Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini adalah hari ke-263 pelaksanaan PKPP, PKP dan hari ke-179 pelaksanaan PKPP di seluruh negara. Semalam saya membaca di media sosial ramai yang tertunggu-tunggu dan tertanya-tanya apakah yang akan berlaku pada hari esok 7 hari bulan, kerana PKPB akan dijangka, dijadualkan, ditamatkan di 6 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan. InsyaAllah hari ini saya akan umumkan keputusan sidang khas MKN semalam setelah mendengar penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi pergerakan 14 hari terakhir di negeri-negeri yang dilaksanakan PKPB. Kerajaan amat memahami kegusaran dan kebimbangan rakyat di dalam menghadapi situasi sukar dan mencabar ketika ini. Namun, mahu tidak mahu, kehidupan harus diteruskan sebaik mungkin. Di dalam sidang khas malam, kita dibentangkan dengan impak semasa dan jangkaan kesan terhadap pemulihan ekonomi dan KDNK negara yang terpaksa dihadapi sekarang jika PKPB terus dilaksanakan. Dijangkakan KDNK negara akan kehilangan sebanyak 300 juta ringgit sehari jika PKPB diteruskan. Ini sekaligus akan mengakibatkan kemerosotan pasaran buruh dan penurunan perbelanjaan isi rumah, peningkatan ketidaktentuan pelaburan, kehilangan pekerjaan tetap, penutupan perniagaan dan lain-lain kesan, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, kerajaan berhati-hati dan perlu mempertimbangkan semua aspek di dalam rangka sebarang pendekatan bagi mewujudkan keseimbangan antara menjaga kesihatan awam dan kesan terhadap ekonomi. Maka selepas berbincang, sidang khas malam telah memutuskan beberapa perkara yang akan mula dilaksanakan bermula 7 Disember 2020. Bagi memberikan gambaran yang lebih jelas berkenaan situasi selepas 6 Disember 2020, saya akan umumkan keputusan sidang khas malam mengikut negeri. Saya mulakan dengan Pulau Pinang. Di Pulau Pinang secara kumulatif telah merekodkan sebanyak 2,177 kes positif COVID-19 dan daripada jumlah itu 1,824 kes telah pun sembuh sepenuhnya. Sehingga 2 Disember 2020 terdapat 348 kes aktif bagi negeri ini, manakala 2 mukim masih lagi merah, iaitu Mukim 12 Barat Daya dan Mukim 13 Timur Laut, di mana mencatatkan kawasan pekerja kilang bukan warga negara. Di atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas malam bersetuju untuk menamatkan PKPB bagi seluruh Pulau Pinang pada 6 Disember seperti yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, PKPB untuk 2 mukim yang masih merah, iaitu Mukim 12 Barat Daya dan Mukim 13 Timur Laut, akan diteruskan bermula 7 Disember sehingga 20 Disember 2020. Selain daripada itu, sidang khas malam turut bersetuju melaksanakan, saya ulang, beza tu menamatkan dan melaksanakan,
turut bersetuju melaksanakan PKPD di 2 lokaliti zon merah, iaitu di flat Jalan Paya Terubung, Relau, anggaran penduduk 10,000 orang. Yang kedua, flat di Desa Bistari, Batu Uban, anggaran penduduk 4,000 orang. PKPD di kedua-dua lokaliti ini akan bermula pada 7 Disember 2020 sehingga 20 Disember 2020. SOP-nya sama dengan PKPD lain yang telah pun diumumkan. Oleh itu, kesimpulannya, seluruh Pulau Pinang ditamatkan PKPB dan akan kembali kepada PKPP, SOP PKPP mulai daripada 7 hari bulan nanti, iaitu hari Senin, kecuali seperti yang saya umumkan, mungkin 12 Barat Daya, mungkin 13 Timur Laut, flat Jalan Paya Terubung, Relau dan flat di Desa Bistari, Batu Uban. Itu saja yang masih dikontrol, dikawal. Yang lain telah pun bebas. Walaupun SOP di bawah PKPP masih diteruskan. Di negeri Perak, sehingga 3 Disember 2020, secara kumulatif sebanyak 1,858 kes positif COVID-19 telah direkodkan di negeri ini. Dan daripada jumlah itu, 1,311 kes telah pun sembuh sepenuhnya. Sehingga kini terdapat 533 kes aktif bagi negeri ini, manakala 2 daerah masih merah, iaitu daerah Kinta dan daerah Hilir Perak. Atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang semalam bersetuju untuk menamatkan PKPB di seluruh negeri Perak yang diumumkan mulai pada 6 Disember. Ya, ditamatkan pada 6 Disember kecuali bagi daerah Kinta serta Mukim Teja di daerah Kampar dan Mukim Cangkat Jong daerah Hilir Perak yang akan diteruskan PKPB bermula 7 hingga 20 Disember 2020. Meneruskan pelaksanaan PKPB ini bertujuan untuk mengawal pergerakan serta membuat saringan secara bersasar. Kerajaan sebelum ini telah melanjutkan perintah kawalan pergerakan diperketat, iaitu PKPD di Zon B dan Zon C Taman Meru 2C Ipoh, Perak selama 7 hari bermula 4 Disember 2020 yang dijadualkan tamat pada 10 Disember 2020. Walaupun KKM mengesahkan kesemua baki sampel saringan telah mendapat keputusan dan kes positif COVID-19 di lokaliti ini terkawal. Oleh itu, atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di Zon 8 dan Zon C Taman Meru 2C Ipoh Perak pada hari ini 5 Disember 2020, iaitu lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan. KKM juga turut dimaklumkan berlaku peningkatan kes positif COVID-19 di depo tahanan imigresen Langkap beserta kuartus daerah di Hilir Perak. Sehingga 4 Disember 2020, sebanyak 1,384 saringan telah dilaksanakan terhadap tahanan dan juga kaki tangan dan merekodkan sebanyak 316 kes positif COVID-19. KKM turut mendapati berlaku tren peningkatan kes di kalangan tahanan. Oleh itu, mesyuarat dinasihatkan oleh KKM untuk melaksanakan PKPD di depo tahanan imigresen Langkap beserta kuartus daerah Hilir Perak berkuat kuasa 6 Disember hingga 19 Disember. PKPD ini akan melibatkan 1,187 tahanan
161 kaki tangan serta 57 ahli keluarga. Jadi untuk negeri Perak, kesimpulannya, seluruh negeri Perak kembali kepada PKPP, iaitu kita tamatkan PKPB untuk seluruh Perak kecuali daerah Kinta serta Mukim Teja, daerah Kampar dan Mukim Cangkat Jong, daerah Hulu Langat serta depo tahanan imigresen Langkap berserta kuartus daerah Hilir Perak. Jadi daerah-daerah lain adalah ditamatkan PKPB-nya. Negeri Kelantan. Di negeri Kelantan, sehingga 3 hari bulan Disember 2020, secara kumulatif, sebanyak 381 kes positif COVID-19 telah direkodkan di negeri ini. Dan daripada jumlah itu, 257 telah pun sembuh sepenuhnya, manakala 121 kes lagi masih aktif. 6 daerah mempunyai bilangan aktif tertinggi adalah Kota Baru, Machang, 4 daerah yang mempunyai bilangan kes tertinggi, iaitu Kota Baru, Machang, Tanah Merah dan Pasir Mas. Oleh itu, atas nasihat daripada KKM, selain daripada 4 daerah yang saya sebutkan tadi, seluruh Kelantan ditamatkan PKPB-nya dan kembali kepada PKPP. Manakala 4 daerah tadi akan disambung lagi PKPB-nya dari 7 Disember sehingga 20 Disember. Yang lain-lain tamat hari ini, last, besok sudah tidak ada lagi PKPB, jadi mereka bebas untuk bergerak walaupun masih tertakluk kepada SOP di bawah PKPP. Jadi pelanjutan di daerah yang saya sebutkan tadi, 4 daerah tadi, untuk membuat saringan bersasar kepada penduduk yang berkaitan. KKM semalam juga memaklumkan berlaku peningkatan kes positif COVID-19 di Madrasah Ad-Diniyah Al-Falahiyah, Kampung Dalam Huma, Bukit Awang, Pasir Putih. Sehingga 3 Disember 2020, sebanyak 80 saringan telah dilaksanakan terhadap pelajar madrasah ini dan telah merekodkan sebanyak 20 kes positif COVID-19. KKM mendapati kadar positif saringan dan kadar insiden adalah tinggi. Oleh itu, mesyuarat bersetuju di atas nasihat KKM untuk melaksanakan PKPD di Madrasah Ad-Diniyah Al-Falahiyah, Kampung Dalam Huma, Bukit Awang, Pasir Putih berkuat kuasa 7 Disember hingga 20 Disember. Jadi SOP PKPD adalah sama saja di seluruh negara dan boleh rujuk kepada website MKN. Jadi di Kelantan ini kita ada 4 daerah yang masih diisyarkan sebagai kawasan PKP bersyarat, 1 madrasah sebagai PKPD dan seluruh daerah lain di negeri Kelantan adalah bebas daripada PKPB, ditamatkan PKPB dan balik kepada asal iaitu PKPP. Selangor. Secara kumulatif sehingga 3 Disember, sebanyak 15,534 kes positif COVID-19 telah direkodkan di seluruh negeri Selangor. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa daerah yang menunjukkan kes positif COVID-19 yang terkawal, iaitu 1 kes aktif di Sabak Bernam, 10 kes aktif di Hulu Selangor dan 28 kes aktif di Kuala Selangor. Walaupun saya sebutkan beberapa jumlah tadi, tetapi dari segi penilaian risiko oleh KKM berpendapat 3 daerah tersebut adalah terkawal. Oleh itu, di atas penilaian risiko oleh KKM, mesyuarat bersetuju agar
PKPB di seluruh Selangor dilanjutkan. Bermula 7 Disember 2020 sehingga 20 Disember 2020 kecuali 3 daerah tadi, iaitu Sabak Bernam, Hulu Selangor dan Kuala Selangor. The rest masih lagi tinggi dari segi jumlah kes, ya, jumlah kesnya. Jadi 3 saja yang kita keluarkan dan ditamatkan kembali kepada PKPP. The rest yang lain terus dengan PKPB sehingga 20 Disember. Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Secara kumulatif sehingga 3 Disember 2020, sebanyak 205 kes positif COVID-19 telah direkodkan di seluruh wilayah Persekutuan Putrajaya. Wilayah Persekutuan kita pergi satu persatu, ya. Sehingga 3 Disember 2020, hanya terdapat 10 kes aktif yang direkodkan di seluruh wilayah ini, iaitu di Putrajaya, dan keadaan adalah terkawal. Oleh itu, atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas bersetuju agar PKPB di seluruh Putrajaya ditamatkan pada 6 Disember 2020 dan kembali kepada PKPP. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Secara kumulatif sehingga 3 Disember 2020, sebanyak 6,366 kes positif COVID-19 direkodkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KKM mengesahkan masih terdapat peningkatan kes COVID positif yang ketara daripada beberapa kluster yang melibatkan wilayah ini. Oleh itu, atas nasihat KKM, maka sidang khas bersetuju agar PKPB di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilanjutkan lagi mulai 7 Disember sehingga 20 Disember 2020. Bagi Negeri Sembilan, secara kumulatif sejak 20 November 2020 sehingga 3 Disember, sebanyak 1,534 kes positif COVID-19 direkodkan di seluruh Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun daripada jumlah tersebut, 1,486 kes direkodkan di daerah Seremban dan 36 kes di daerah Port Dickson. Oleh itu, atas nasihat KKM, maka sidang khas bersetuju agar selain daripada 2 daerah iaitu Seremban dan Port Dickson, seluruh Negeri Sembilan ditamatkan PKPB mulai daripada 6 Disember lah yang terakhir, dan hari Isnin dikembalikan kepada PKPP. Jadi manakala Seremban dan PD, Port Dickson, PKPB mereka akan disambungkan mulai 7 Disember sehingga 20 Disember. Ya. Jadi Negeri Sembilan hanya 2 saja daerah yang PKPB, yang lain balik kepada asal iaitu di bawah PKPP. Negeri Johor. Saya sepatutnya pergi ke wilayah Persekutuan Labuan dulu, tapi tak apalah. Saya pergi Negeri Johor dulu lah. Kerajaan sebelum ini telah menamatkan pelaksanaan PKPB, telah pun menamatkan PKPB di Negeri Johor, kecuali bagi daerah Kota Tinggi dan Mersing yang dilanjutkan sehingga 6 Disember 2020. Sehingga 3 Disember 2020, hanya terdapat 2 kes aktif bagi daerah Mersing, manakala 14 kes aktif di Kota Tinggi. Di atas nasihat Kementerian Kesihatan, mesyuarat sidang khas bersetuju untuk menamatkan PKPB di daerah Mersing pada 6 Disember 2020 seperti yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, PKPB di daerah Kota Tinggi dilanjutkan lagi dari 7 Disember sehingga 20 Disember 2020. Sidang khas juga bersetuju
untuk melaksanakan PKPB di 3 daerah lagi tambahan, iaitu Johor Bahru, Batu Pahat dan Kulai, mulai 7 Disember sehingga 2020, yang tujuannya seperti biasa untuk kita membuat saringan secara bersasar kepada penduduk yang berkaitan. Jadi di Johor, kesimpulannya, seluruh negeri Johor tiada PKPB kecuali Kota Tinggi, Johor Bahru, Batu Pahat dan Kulai. 4 daerah di Johor. Yang lain adalah PKPP. Ya. Mengenai wilayah Persekutuan Labuan, secara kumulatif sehingga 3 Disember, sebanyak 1,365 kes COVID positif telah direkodkan di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Walaupun dari jumlah tersebut, 1,282 kes telah sembuh sepenuhnya dan hanya tinggal baki 76 kes aktif yang sedang mendapat rawatan. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas semalam bersetuju agar PKPB di seluruh wilayah Persekutuan Labuan ditamatkan pada 6 Disember seperti mana yang dijadualkan, bermakna Labuan kembali kepada PKPP. Sabah. Hari ini agak panjang sebab saya terpaksa baca setiap negeri. Negeri Sabah. Secara kumulatif sehingga 3 Disember 2020, sebanyak 29,577 kes positif COVID-19 direkodkan di seluruh negeri Sabah. KKM turut mengesahkan masih terdapat peningkatan kes positif COVID-19 di beberapa daerah di seluruh negeri Sabah. Oleh itu, di atas nasihat KKM, sidang khas bersetuju supaya PKPB di seluruh negeri Sabah dilanjutkan lagi selama 14 hari mulai 7 hingga 20 Disember 2020. Mengenai Sabah, kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di K Avenue Mega City Penampang Sabah mulai 22 November sehingga 5 Disember. KKM telah melaksanakan 393 ujian saringan dan sebanyak 144 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti ini. Walaupun sehingga 3 Disember hanya tinggal baki 17 kes aktif yang direkodkan. Oleh itu, di atas nasihat KKM, sidang khas bersetuju untuk menamatkan PKPD di K Avenue Mega City Penampang Sabah pada 5 Disember seperti yang dijadualkan, walaupun lokaliti ini masih tertakluk kepada SOP PKPB. Jadi seluruh Sabah masih lagi PKPB. Walaupun terdapat beberapa SOP yang dilonggarkan, iaitu kemasukan individu masuk ke negeri Sabah dibenarkan untuk tujuan sosial, bagi pas lawatan sosial, bagi kemasukan domestik, pemegang MyCard, MyPR dan MyKAS, pemegang pas immigration jangka panjang, bukan warga negara yang sah tempoh, dan suami isteri kepada rakyat Sabah dan tanggungan dibenarkan. Ya. Kemasukan bagi orang yang bukan warga negara yang tidak memiliki pas immigration jangka panjang wajib mendapat kelulusan khas daripada Kerajaan Negeri Sabah. Semua individu yang akan masuk ke Sabah melalui pintu masuk udara, laut dan darat perlu menjalani swab test, pengesanan RT-PCR atau RTK antigen COVID-19 3 hari sebelum perjalanan ke Sabah. Hanya individu yang tidak bergejala dengan keputusan ujian negatif akan dibenarkan masuk ke Sabah. Sebelum ini, sesiapa yang nak terbang ke Sabah
mesti mendapat kebenaran daripada PDRM. Oleh itu, dengan kelonggaran yang dipersetujui dengan Kerajaan Sabah, kebenaran daripada PDRM untuk pergerakan keluar dari Sabah tidak lagi diperlukan. Jadi bebas untuk keluar. Banyak lagi SOP lain, saya percaya telah pun ataupun akan diumumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Marsidi Manjun, akan mengumumkan secara detail mengenai SOP di Sabah, di negeri Sabah. Mungkin semalam atau petang ini dia akan diumumkan secara lebih detail, ya, SOP-nya. Tadi saya sebutkan beberapa negeri, bermakna negeri-negeri lain seperti Terengganu, Pahang, Kedah, Perlis, Melaka dan Sarawak kekal di bawah PKPP sehingga 31 Disember 2020. Saya ingin juga memaklumkan secara ringkas mengenai Task Force Operasi Pematuhan, ya, yang detailnya biasa saya akan sebut satu persatu. Cuma yang saya nak sebut tentang Task Force Operasi Pematuhan, semalam telah menahan 491 individu di atas kesalahan engkar arahan SOP dan 437 individu telah dikenakan kompaun, manakala 54 direman. Mengenai Ops Benteng, saya juga hanya ingin menyebutkan tentang semalam Ops Benteng berjaya menahan 116 parti serta merampas 1 bot dan 1 kenderaan darat yang diadakan di seluruh negara. Sebanyak 294 SJR Ops Benteng telah dilaksanakan di seluruh negara. Saya beri melalui press release ini, saya tidak akan membaca kerana dah terlalu panjang untuk penjelasan saya. Begitu juga dengan Ops Sanitasi Awam dan juga kuarantin wajib, saya serahkan melalui media release saja. Jadi banyak yang saya umumkan tadi, sudah tidak banyak kawasan-kawasan yang dikenakan PKPB. Kalau kita lihat, beberapa kawasan negeri-negeri dibebaskan daripada PKPB kecuali beberapa daerah sahaja. Kalau Negeri Sembilan hanya 2 daerah sebagai contoh. Kelantan ada 4 daerah. Ada yang mukim, ada yang daerah. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, kenapa ada daerah dan ada mukim? Saya nak maklumkan, dimaklumkan oleh KKM bahawa jika kes itu dapat dikesan berdasarkan mukim, kita akan lockdown ataupun kita akan membuat perintah kawalan di mukim. Tetapi ada setengah kawasan ianya berselerak. Katakan ada 10 mukim di daerah tersebut. Di setiap mukim tu ada 5, 10, 20 macam tu saja. Jadi kita tak boleh nak lockdown berdasarkan mukim lagi kerana terlampau banyak kes berselerak. Jadi sebab itulah Kementerian Kesihatan membuat arahan ataupun memberi pandangan, menasihatkan supaya di lockdown berdasarkan daerah, tidak mukim. Jadi kalau tak silap saya di Pulau Pinang tadi ada mukim, di Perak ada mukim, tapi setengah negeri daerah kerana kedudukan kes yang berselerak di seluruh daerah. Tak banyak di setiap mukim tapi ada di setiap mukim. Jadi itu sebablah kita kenakan berdasarkan mukim. Seperti yang saya sebutkan bahawa perlu ada keseimbangan antara keperluan ekonomi dan juga keperluan menjaga kesihatan. Ya, seperti kita tahu 31 Disember akan berakhir PKPP. Tak tahu sama ada disambung atau tidak. Tetapi kehidupan mesti diteruskan. Jadi beberapa kelonggaran telah pun dipersetujui di dalam mesyuarat khas sidang MKN, ya, dan telah berbincang dengan semua, termasuk ada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Antaranya ialah bersetuju supaya rentas negeri, rentas daerah dan rentas negeri dibenarkan di seluruh negara, kecuali di kawasan PKPD
Yang lain-lain kita benarkan berlaku rentas daerah. Ya, rentas daerah dibenarkan tanpa kebenaran daripada pihak polis lagi. Mulai daripada 7 hari bulan, pihak polis tidak lagi mengadakan sekatan-sekatan jalan raya. Tetapi arahan kepada pihak polis, walaupun tiada sekatan jalan raya, tetapi memfokuskan kepada pematuhan SOP. Maka polis akan lebih kepada pematuhan SOP daripada mengadakan sekatan-sekatan seperti itu. Kerana yang pentingnya adalah rakyat perlu patuh kepada SOP. Ya, ini adalah satu cara untuk kita mengurangkan penularan COVID-19 ini. Jadi sebab itulah selepas ini polis di bawah Task Force Operasi Pematuhan akan berada di mana-mana untuk memastikan pematuhan SOP. Yang kedua, dari segi kenderaan, kita tidak lagi menghadkan jumlah di dalam kenderaan. Jumlah adalah berdasarkan kepada kapasiti tempat duduk. Kalau kereta biasa, 4 tempat duduk, maka 4 lah. Kalau MPV ada 6 atau 7 untuk tempat duduk, 7 lah. Ianya berdasarkan kapasiti kenderaan tersebut. Kalau biasa duduk dengan keluarga, 2 dan 3 di belakang, maka 5 lah tempat duduknya. Jadi, dan ianya tertakluk jugalah kepada undang-undang jalan raya lah. Kalau MPV setakat 7, kita taruh 10 orang, mungkin akan ditahan oleh polis untuk kes lain. Kes yang melibatkan Road Traffic Ordinance. Jadi semuanya berdasarkan kapasiti tempat duduk yang dibenarkan di dalam peraturan. Jadi tidak lagi timbul 2, 3 dan sebagainya kerana kita membenarkan tempat duduk bebas seperti yang pernah kita, sebenarnya perkara ini pernah dilaksanakan. Jadi seperti saya kata, kita slowly kita memberikan pelonggaran. Yang pentingnya adalah tanggungjawab kita sendiri. Kita yang jaga kita. Kita yang perlu jaga family kita. Dan saya kira vaksin yang terbaik untuk menangani COVID-19 adalah diri kita. Bagaimana kita menjaga dan mengawal kesihatan diri kita dan pematuhan SOP yang kita amalkan. Kalau kita dibenarkan pergi melancong sekalipun, maka kitalah yang perlu jaga keselamatan diri kita dan keluarga kita. Kalau kita kata kita nak melancong ke Langkawi contoh daripada Kuala Lumpur, kalau kita rasa perlu mengambil swab test, maka kita ambil swab test untuk mengetahui status kita supaya kita tidak menjangkiti orang lain. Itu adalah tanggungjawab kita. Bukan merupakan arahan daripada kerajaan. Kita tidak katakan bahawa untuk fly ke Langkawi mesti ada swab test, tidak ada. Tetapi saya katakan tadi bahawa untuk menjaga diri kita dan kita sebagai rakyat bertanggungjawab juga untuk melindungi orang lain di sekitar kita, maka kita buatlah apa yang kita fikirkan terbaik untuk kita dan orang lain supaya bukan saja kita selamat tetapi rakyat juga selamat, ya. Jadi yang saya sebutkan tadi bahawa kawalan kendiri itu amat penting. Kawalan kendiri bukan saja untuk mengawal diri sendiri tetapi juga untuk mengawal rakan-rakan kita dan juga masyarakat rakyat di sekitar kita. Oleh itu, patuhi setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi memastikan diri kita, keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan kalau ada. Panjang ni. Soalan? Okey, Datuk Seri, tadi Datuk Seri kata dah boleh rentas negeri walaupun negeri tersebut masih lagi dalam PKPB kan. Okey, untuk pelancongan pula macam mana Datuk Seri? Kalau rentas negeri maknanya, tetapi pelancongan, beberapa kawasan pelancongan tu masih lagi tidak kita buka. Ya, tidak kita buka. Yang sektor-sektor yang dibenarkan tu akan diumumkan, ya. Setakat hari ini masih lagi di bawah PKPB ni, aktiviti ekonomi kita benarkan, tetapi aktiviti sosial masih tidak benarkan. Dan pelancongan ini adalah kabur dari segi dia boleh jadi sosial dan dia boleh jadi ekonomi. Kepada
pengusaha bas pelancongan, ianya adalah ekonomi. Tapi kepada individu yang melancong melawat tempat-tempat tertentu boleh dianggap sebagai sosial. Kita sedang berbincang dengan Kementerian Pelancongan untuk mendapatkan apa dia negative list di bawah Kementerian Pelancongan, apa dia positive list di bawah Kementerian Pelancongan. Jadi kita akan umumkan later. Ini adalah dari segi dasarnya kita benarkan pergerakan, tetapi kawasan-kawasan itu masih lagi kita akan bincang secara detail. Saya tahu, ya, mungkin ada orang tanya zoo ke, adakah boleh dibuka. Jadi sebab itulah kita akan bincang secara detail dengan Kementerian Pelancongan. Kementerian Pelancongan mungkin kata zoo dibolehkan. Kementerian Pelancongan mungkin nak mencadangkan sebab zoo adalah dia bukan di kawasan tertutup, tetapi dia outdoor punya aktiviti. Dan kita sekarang dah membenarkan outdoor aktiviti seperti bersenam, jogging dan sebagainya berdasarkan numbers jumlah yang terlibat. Jadi mungkin perkara ini akan dilihat lebih teliti oleh Kementerian Pelancongan. Kita minta Kementerian Pelancongan menamakan, mencadangkan mana-mana aktiviti yang nak mereka buka dan kita akan bincangkan dan mendapat pandangan daripada Kementerian Kesihatan. Alright. Kiranya yang boleh rentas negeri itu berkuat kuasa 7 Disember. 7 Disember. 7 Disember rentas negeri dan daerah dibenarkan. Ya. Soalan saya berkenaan dengan pemakaian face shield, pelindung muka yang plastik tu. Kita dapat kekeliruan, sekiranya orang awam dah pakai face shield ni, adakah masih diwajibkan juga pakai face mask atau boleh pakai salah satu di tempat awam? Ya, okey. Sebab ataupun face shield ni hanya untuk kes-kes tertentu macam alahan kulit ke ataupun macam mana? Terima kasih. Sebenarnya dulu face shield ni mula kita benarkan apabila timbul isu yang berkaitan dengan pelajar-pelajar sekolah, anak-anak sekolah. Waktu itu kita mendapat aduan daripada ibu bapa, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Face mask mengikut Kementerian Kesihatan mesti ditukar setiap hari. Dan yang paling baiknya 3 jam, setiap 3 jam. Kalau satu hari, ianya akan membebankan kepada ibu bapa yang kurang berkemampuan. Waktu itu RM1. Mas, mungkin hari ni dah murah. RM1. Kalau dia ada 3 anak sekolah, RM3 satu hari kali dengan 30 dah RM90. Mungkin tolak cuti, tapi dia pakai hari biasa lagi. Mana setiap hari pakai. Jadi kita anggap membebankan. Jadi untuk mengurangkan bebanan, maka kita cadangkan 2. Yang pertama, jahit sendiri. Boleh buat mask sendiri dan boleh menjahit. Dan yang kedua, kita kata boleh beli face shield. Sebab face shield harganya murah. Tak silap saya RM5, RM3. Dan dia washable, boleh dibasuh. Setiap kali balik sekolah, basuh. Kalau nak lebih selamat, basuh dengan pencuci yang ada penghapus kuman dan sebagainya. Boleh dicuci, besok pakai lagi. Dan satu face shield boleh pakai sampai 1-2 bulan pun boleh. Jadi perbelanjaan dapat dikurangkan. Jadi kita fokus kepada kanak-kanak sekolah ketika itu. Tapi saya lihat hari ni orang dewasa pun dah pakai face mask, dah menjadi satu fashion pula. Fashion face mask. Jadi saya tak pasti dari segi boleh atau tidak boleh. Ya, dari segi kesihatan, insya-Allah saya akan bawa perkara ini akan merujuk pada Kementerian Kesihatan. Adakah bila pakai face shield masih wajib pakai face mask lagi ataupun cukup dengan face shield? Tapi dari segi peraturan, kalau pakai face shield boleh dikompang ataupun itulah. Kalau Kementerian Kesihatan kata wajib, maka kalau tak pakai dia boleh ambil tindakan. Jadi sebab itu saya kena dapatkan penjelasan, saya umumkan semula. Sebab ini saya dah tengok orang dah ramai pakai face shield, dia merata-rata dah. Okey Datuk Seri, untuk negeri-negeri yang dilaksanakan PKPB ni kan, adakah masih lagi digalakkan untuk work from home, bekerja dari rumah? Sebab kalau bekerja dari rumah tu takut nanti orang banyak menipu pula. Ya. Saya tahu keputusan kita bincang semalam, kita tak bincang lagi tentang work from home. Kalau kita tengok sekarang ni dah tak banyak kawasan yang kita kenakan PKPB. Kalau ikutkan negeri, hanya satu saja yang secara keseluruhan, iaitu wilayah persekutuan. Satu saja. Kalau kita tengok Selangor, walaupun kita kata seluruh Selangor masih PKPB, tapi ada beberapa daerah tadi yang saya umumkan dah terkeluar.
Jadi ada 4 daerah dah tidak dikenakan PKP. Jadi sekarang ni semakin luas kawasan PKPP tersebut. Jadi mungkin perkara ni akan dibincangkan sama adakah ada lagi keperluan untuk work from home, kerja daripada rumah, ataupun sekarang ni sudah comeback kepada PKPP, boleh bekerja di pejabat semula. Tapi ini akan dibincang dengan KPPA, Perkhidmatan Awam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan juga mungkin MITI juga, kerana swasta dan industri di bawah MITI. Kita akan bangkitkan sekali lagi. Jangka bila dapat keputusan itu? Kita akan mesyuarat lagi pada hari Isnin. Mungkin hari Isnin saya akan bangkitkan beberapa perkara yang belum mendapat jawapan tadi, saya akan bangkitkan pada hari Isnin. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.